Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Okey, jadi untuk subjek pengurusan diri hari ini, cikgu akan mengajar subtopik 1.4 iaitu penggunaan dan pengurusan tuala wanita bersama siapa? Istilah cikgu Hanis. Mesti ramai yang tertanya kan, cikgu, tuala wanita tu apa cikgu? Tuala wanita tu apa? Betul tak? Kenapa macam pernah dengar tapi apa betulnya fungsi dia? Apa fungsi dia yang sepatutnya? Okey, sini cikgu terangkan. Okey, tuala wanita ni adalah suatu bahan pelapik di dalam seluar dalam yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menyerap darah yang keluar daripada faraj ketika mereka mengalami datang haid. Okey, jadinya sebelum cikgu mulakan kelas dengan lebih lanjut, cikgu nak memperkenalkan anda semua, dekat murid-murid semua, jenis-jenis tuala wanita. Okey, jenis-jenis tuala wanita terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah tuala wanita pakai buang, kedua, lapik seluar dalam ataupun panty liner, dan yang ketiga adalah tuala wanita guna semula. Okey, apa semua ni? Okey, apa fungsi dia? Okey, jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, tadi kan cikgu kata tuala wanita ada 3 jenis, betul tak? Okey, yang pertama tadi cikgu cakap apa? Betul. Okey, tuala wanita pakai buang. Okey, yang kedua tadi lapik seluar dalam ataupun panty liner. Good. Okey, yang ketiga tuala wanita guna semula. Okey, pandai. Okey, jadinya cikgu nak tunjukkan contoh-contoh jenis tuala wanita. Okey, ni tuala wanita pakai buang. Ni lepas kita guna, kita terus buang. Sebab tu nama dia pakai buang. Lepas pakai terus buang. Okey, good. Okey, jadinya yang kedua adalah pelapik seluar dalam ataupun dikenali sebagai panty liner. Okey, panty liner ni macam awak boleh nampak dia lebih kecil, lebih nipis. Ni tadi kan kita punya pad kan, tengok kan besar. Ni kalau dibuka kan, dia kecil saja. Dia lagi saiz dia lebih nipis dan lebih kecil berbanding dengan pad. Boleh nampak tak beza dia? Yang ni lebih tebal dan panjang, lebih besar. Okey, kalau yang untuk panty liner pula lebih kecil dan ni nipis. Ya, pandai. Okey, jadinya yang ketiga, tuala wanita guna semula ni cikgu tak ada contoh, tapi awak boleh tengok dekat slide cikgu. Tuala wanita guna semula ni, dia boleh guna semula. Nama dia pun guna semula kan. Okey, dia boleh guna semula. Awak guna, lepas tu cuci, keringkan dan boleh guna semula. Faham tak? Kalau macam tadi, tuala wanita pakai buang, lepas kita guna, kita buang. Okey, tak boleh guna dah. Betul. Okey, jadinya yang tadi kalau wanita guna semula, kita boleh guna semula. Dia macam sejenis kain. Lepas tu kalau lepas macam contoh dah darah tu kan, kita cuci apa semua, kita dah cuci bersih-bersih, kita sidai, kering, boleh guna lagi. Tu nama dia tuala wanita guna semula. Alright, pandai. Banyak kan kita punya jenis-jenis tuala wanita ni. Ingatkan satu jenis je, rupanya banyak. Okey, jadi mesti ada yang cakap apa fungsi dia, apa fungsi panty liner, apa fungsi tuala wanita pakai biasa, betul tak? Jadi cikgu nak terangkan fungsi ataupun jenis-jenis tuala wanita dan fungsi dia sekali. Okey, cikgu pergi kepada tuala wanita pakai buang. Okey, tuala wanita pakai buang ni dia terbahagi kepada 2, iaitu yang bersayap dan juga tidak bersayap. Okey, kalau yang ini ada sayap ke tak ada sayap? Cuba teka. Tak ada sayap, pandai. Okey, mana tahu ada sayap ke tak ada sayap? Kita tengok kat tepi dia tu. Cikgu bagi contoh Okey, ni contoh yang ada sayap. Mana awak nampak? Nampak tak? Ni, dia ada sayap lah ni. Kat tepi tu. Nampak ni? Ni nama dia sayap. Nampak? Okey, yang ni cikgu suruh tengok awak bezakan Yang ni, ada tak apa-apa kat tepi dia? Tak ada kan? Okey, jadinya ini adalah tidak bersayap. Okey,
kenapa ada dua? Okey, apa beza dia? Okey, cikgu mulakan dengan yang bersayap terlebih dahulu. Okey, ni yang bersayap. Okey, bersayap ni dia punya fungsi dia untuk mengelakkan ataupun melindungi kebocoran pada bahagian sisi. So daripada yang macam dekat dia punya bersayap ni, untuk elakkan daripada bocor. Okey, faham? Okey. Yang kedua pula tadi saya cakap apa? Tidak bersayap ataupun non-wing. Okey, non-wing ni digunakan untuk wanita yang aktif bersukan. Okey, orang yang aktif bersukan digalakkan menggunakan tuala wanita jenis non-wing. Okey, untuk yang tadi yang ada sayap ni dalam bahasa Inggeris dia adalah wing. Faham? Pandai. Okey, kedua. Okey, kita ada 3 kan tadi. Okey, saya tadi yang pertama cikgu dah terangkan pasal tuala wanita pakai buang. Okey, jadinya yang kedua cikgu nak terangkan pasal pelapis seluar dalam ataupun panty liner. Nampak? Okey. Jadinya panty liner ni macam cikgu cakap tadi, dia lebih nipis berbanding tuala wanita. Okey, lepas tu dia digunakan ketika aliran darah haid semakin berkurangan. Okey, contoh kalau macam ni kita tengah baru period. Okey, baru period kan darah masih banyak, jadi kita perlu pakai tuala wanita yang macam ni, besar. Itu tuala mudah, tuala wanita pakai buang. Okey. Kalau macam untuk panty liner ni, kalau macam untuk ujung-ujung dah nak kering, jadinya kita pakai panty liner lah. Jadinya tak adalah membazir kan, kita pakai besar-besar tapi darahnya sikit je kat sini kan. Jadinya yang lebih praktikal untuk pakai panty liner. Okey, lepas tu dia juga boleh digunakan juga pada hari bukan haid. Kalau macam untuk keputihan ke apa ke pun boleh digunakan sebagai untuk panty liner ni lah. Okey. Okey, lepas tu yang ketiga akhir sekali adalah tuala wanita guna semula. Okey, tuala wanita ini diperbuat daripada kain. Ia juga boleh diguna semula selepas dicuci dengan bersih. Macam cikgu cakap tadi kan, lepas kita guna, cuci bersih-bersih, keringkan, lepas tu dah boleh guna macam biasa. Okey, lepas tu yang ketiga digunakan untuk menyerap darah yang keluar ketika haid. Sama juga dengan fungsi-fungsi yang tuala wanita yang lain. Okey, tadi kita dah belajar jenis-jenis tuala wanita. Okey, selepas tu saya nak ajar pula macam mana cara menggunakan tuala wanita dengan betul. Alright. Langkah-langkah. Okey, dia ada 6 langkah mudah saja. Okey. Okey, langkah yang pertama adalah basuh tangan dengan bersih. Okey, basuh tangan dengan bersih. Yang kedua, pilih jenis tuala wanita mengikut keselesaan anda. Okey, katakan kalau macam awak selesa untuk pakai yang ada sayap, jadi pakai yang ada sayap. Okey, sekiranya awak suka pakai yang tak ada sayap, jadi pakai yang tak ada sayap. Awak suka pakai yang nipis, jadi pakai yang nipis. Tapi yang panty liner ni ikut keadaan. Kalau macam darahnya tengah banyak, jadinya ini tidak sesuai. Jadi kita kena pakai tuala wanita pakai buang, sama ada yang tak ada wing ataupun ada wing. Okay, good. Yang ketiga, tangkalkan pelekat belakang tuala wanita tersebut. Perasan tak? Ada plastik-plastik ni kan, pelekat belakang ni. Jadi ni sebelum kita guna, kita kena buka dulu. Sebab pelekatnya dekat belakang ni. Jadinya kalau kita tak buka, macam mana dia nak lekat dekat seluar dalam? Faham? Okey. Okey, lepas tu langkah yang keempat, selepas kita dah buka pelekat dekat belakang tuala wanita tu, okey, pelekat ni kita ambil seluar dalam, dekatkan tuala wanita pada seluar dalam, bahagian dalam. Alright? Okey. Yang kelima, lipat sayap tuala wanita ke belakang. Okey, macam dalam slide yang cikgu tunjuk tu lah. Letak kat belakang. Okey, itu untuk yang ada sayap. Untuk yang tak ada sayap, awak tinggal lekat sahaja. Mudah kan?
Okey. Jadi yang akhir sekali, langkah yang ke-6, pakai seluar dalam dengan selesa. Pakai je macam biasa yang selalu awak pakai. Okey, jadi tadi cikgu dah ajar cara-cara macam mana nak gunakan tuala wanita dengan betul. Okey, jadi mungkin ada daripada kalangan kalian yang mungkin masih tak nampak, tak faham sebab kita tak buat sama-sama, betul tak? Tak nampak cikgu dalam gambar je saya tak faham macam mana, betul tak? Tak apa. Okey, jadi kita akan buat, cikgu akan buat demonstrasi cara-cara menggunakan tuala wanita. Jadi, apa yang kita perlukan adalah ada seluar dalam dan juga tuala wanita. Okey, jadi sebab tadi contohnya adalah pakai seluar tuala wanita yang bersayap, jadi cikgu guna yang ada sayap lah supaya kamu boleh nampak lah sama dengan yang dalam gambar tadi dengan apa yang cikgu buat. Jadi langkah yang pertama, tadi kita dah belajar kan, jadi cikgu nak tanya dekat Afif lah. Afif, ingat tak langkah pertama tadi macam mana? Langkah pertama kita ada 6 je langkah. Apa Afif? Ya, betul, basuh tangan dengan bersih. Kita ulang sama-sama. Basuh tangan dengan bersih. Good. Okey, yang kedua, langkah kedua. Okey, kita dah basuh tangan ni. Okey, langkah kedua. Langkah kedua cikgu nak hakim lah. Hakim boleh? Kena buat apa hakim yang kedua? Ya, betul. Pilih tuala wanita mengikut kesesuaian ataupun mengikut keselesaan. Okey, jadinya saya nak Lizionah lah. Lizzie, awak nak pakai yang jenis mana? Ada 3 jenis dekat sini. Ini tidak bersayap, ini bersayap, dan ini adalah panty liner, pelekat seluar dalam. Lizzie nak mana satu? Ni. Ni. Okey. Ni apa namanya Lizzie? Tuala wanita bersayap. Tuala wanita pakai buang. Okey, tuala wanita pakai buang jenis bersayap. Okey, mana Lizzie tahu dia ada bersayap? Sebab dia ada pelekat ni ke? Bukan, sebab apa? Sebab dia ada sayap kat belah sini. Okey, faham? Dekat sini tapi dia ni ada sayap. Okey, baik. Okey, lepas tu langkah yang ketiga. Langkah ketiga tadi cikgu kata kena buat apa? Nak tak? Okey, sekarang ni kita dah ada dah. Kita dah buka dah plastik ni. Kita buka dah plastik tuala wanita. Okey, kita kena buat apa? Muas? Kita kena buat apa Muas? Betul, kita kena buka pelekat belakang ni, pelekat tuala wanita. Okey, itu langkah yang keberapa tu? Langkah ketiga. Okey, langkah keempat, Muhammad. Kita kena buat apa Muhammad? Langkah keempat. Okey, kita dah buka dah ni. Okey, lepas tu ni kita nak tampal dekat mana ni? Iya betul, tampal dekat seluar dalam. Okey, ni bahagian luar kan, yang biasa kita pakai kan. Kita tampal dekat sebelah dalam. Faham tak? Kejap kita tampal dekat sebelah dalam. Nampak? Kan dia dah terlekat tu. Jadinya kalau cikgu tutup seluar dalamnya kan, tak nampak lah. Faham tak? Sebab kita pakaikan dekat bahagian dalam. Bahagian dalam. Faham? Boleh nampak semua? Jelas? Okey. Jadinya langkah yang keberapa dah ni? Langkah kita dah buka pelekat, kita dah letak kat seluar dalam. Okey, ada lagi 2 langkah. Langkah kelima, Syamimi. Apa langkah yang kelima Syamimi? Sekarang ni kita guna tuala wanita yang ada sayap. Apa lagi yang tak settle ni? Ya, betul. Kita kena
buka sayap dia ni. Kena lekatkan ke mana ni, Syamimi? Iya, dekat tepi ni lah. Nama pun bersayap kan. Macam tu, nampak? Lagi sebelah. Ni lah, terlekatkan lah. So dia tak bergerak-gerak, nampak tak? Jadilah macam ni. Jadinya sayap kita dah terlekat. Jadi bila kita tutup seluar dalam, dia jadi macam ni lah. Sayap dia nampak dekat luar. Faham? Boleh nampak? Langkah terakhir. Langkah terakhir kena apa? Saya nak Siti lah. Siti, langkah terakhir kena buat apa Siti? Iya, kita kena pakai dengan selesa. Masukkan kaki. Lepas tu pakai macam biasa. Pandai. Senang ke senang? Senang ke senang? Cikgu ajar. Mudah saja kan? Betul? Iya, betul. Senang saja. Betul tak? Ada 6 langkah mudah. Yang pertama, kita kena basuh tangan. Yang kedua, kita kena pakai sesuai. Awak kena ingat je apa dia punya kata kunci. Basuh. Basuh tu apa? Basuh tangan. Yang kedua, yang langkah kedua kena sesuai. Sesuai apa? Pilih tuala wanita yang sesuai ataupun yang selesa. Lepas tu yang ketiga, dah pilih nak kena buat apa? Mesti kena buka lekat dia. Kena buka lekat tuala wanita. Faham? Lepas tu dah buka, kena buat apa? Lekat. Kata kunci dia lekat. Lekat kat mana? Dekat seluar dalam. Nampak tak? Senang kan? Kenapa kita lepas kita dah lekat. Dah lekat ni. Lepas tu kena buat apa? Kita punya tuala wanita ada sayap. Jadi sayap ni kena dekatkan dia punya sayap. Sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Betul? Senang kan? Lepas tu yang akhir sekali, lepas dah siap semua, kita buat apa? Pakai seluar dalamnya dengan selesa seperti kebiasaan kita pakai. Nampak tak? Pandai dah anak-anak murid cikgu semua. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.